sudah minta balik kepada tuan awam dan cepat soalan nanti ada orang-orang yang sebelum untuk kita siapa silakan kita akan tinggal jadi saya kepada jadi jangan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله القائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأستاذنا ومعلمنا ومربينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعواته واستنى بسنته واقتدى بتعاليمه إلى يوم الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا موسى الفاضل Ustaz Ramli Abdul Rahman, Imam Masjid Taqwa, semua imam-imam, pegawai masjid, pengurusi masjid dan juga ahli jawatan kuasanya yang diraikan, yang dihormati Al-Fadil Astaghfirul Azmi bin Ismail, Mudir Maktahfiz Darul Fikri Kuantan, calon tokoh muda kita yang banyak membuka kitab-kitab hadis untuk dijadikan sebahagian dari perujukan dan juga pendengaran kita dan ilmu kita. Ke semua pimpinan masyarakat muslimin muslimat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tamanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ruang dan juga peluang untuk sama-sama kita mendengar bacaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Isra dan juga Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kelainan, kita dah tiap tahun, saban tahun kita mendengar cerita dan juga kisah Isra dan juga Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan membaca riwayat Anas bin Malik daripada riwayat Imam Muslim. Walaupun begitu, peristiwa Isra dan juga Mi'raj ini, kata Imam As-Sayuti, ada riwayat-riwayat yang mutawalan, yang panjang, dan ada riwayat yang mukhtasar, yang ikhtisar, yang ringkas. Dan peristiwa Isra dan juga Mi'raj ini, jika diteliti, hampir 26 atau lebih sahabat Nabi SAW meriwayatkannya. Dalam kitab Mawahib Al-Laduniyah, Imam Al-Qustalani menyatakan bahawa dengan banyaknya riwayat ini, dia hampir menjadi mutawatir. Dikuatkan lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra dan surah An-Najm. Jadi peristiwa Isra dan juga Mi'raj, dua peristiwa. Satu Isra dan satu lagi Mi'raj. Dan surah
Al-Isra, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan berkenaan dengan peristiwa Isra, perjalanan Nabi SAW sebelah malam daripada Mekah ke Baitul Maqdis, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dalam riwayat-riwayat yang lain dan dalam surah An-Najm, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bagaimana Nabi SAW melihat tanda-tanda kehebatan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala di langit sana. Sebab itulah dinamakan Isra dan juga Mi'raj ini sebagai mukjizat. Mukjizat ni benda khariqul adat, mencari adat. Mana akal manusia memang tak dapat nak fikirkan. Bagaimana Nabi SAW dibelah dadanya, belah dada tepi Hijr Ismail. Kita kalau belah dada tepi Kuala masjid ni pun tak ada orang nak sanggup dibelah. Begitulah juga naik pula Burak. Kelajuan Burak ini sejauh mata memandang laju. Kita kalau naik kereta lah 106, 108 laju tu. Menunjukkan bahawa bagaimana Nabi SAW digerakkan, dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah pula kemudian Mi'raj pula naik ke langit. Sifat tubuh badan manusia yang berat ini, kalau kita jatuh tak ada orang kata jatuh ke atas, tak ada, jatuh ke bawah tu lah. Berat tubuh badan manusia. Jadi kerana itulah peristiwa ini kalaulah digunakan dengan akal manusia memang banyak menolak. Tetapi bila kita baca dengan mukjizat kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa, maka tak jadi masalah. Sebab itulah kita lihat bagaimana istana Balqis yang berada di Sabah, Yaman, dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala boleh digerakkan sekelip mata sampai ke Baitul Maqdis sana. Jadi tidak pelik bagi manusia hari ini untuk memikirkan betapa kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya, dia menyatakan bila kita mengkaji berkenaan dengan yang membuat peristiwa Isra dan juga Mi'raj ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata ikut kuasa. Kalaulah muka kita ni ditumbuk oleh seorang budak yang umurnya setahun, maka tak jadi masalah lah kita. Tapi kalau Mike Tyson tumbuk muka kita, mungkin cabut gigi. Begitulah juga, lihat kepada tenaga. Kalau kita nak pergi ke Perlis, seorang jalan kaki, seorang naik basikal, seorang naik motor, seorang naik kapal terbang, siapa dulu hak sampai? Sudah tentulah. Yang kuat tenaga, yang kuasa, maka dia akan sampai dulu. Jadi yang ini Allah Subhanahu Wa Taala buat, tak ada benda. Jadi masalah. Maka kerana itulah peristiwa Isra dan juga Mi'raj ini, seperti mana yang saya katakan bahawa riwayatnya ada secara panjang dan ada riwayat secara pendek. Potong-potong. Sebab itulah kalau kita baca dalam hadis Malik bin Sa'sa'ah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahawa Nabi SAW menceritakan bagaimana dia dibelah dadanya, kemudian dibawa Burak, kemudian terus naik ke langit pertama dah. Tak cerita dah ke pergi ke Masjidil Aqsa dan seumpamanya. Kerana diringkaskan. Jadi dengan sebab itulah pandangan-pandangan ulama begitu banyak berkenaan dengan peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Sebab itulah ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif, yang palsu pun ada dalam cerita kisah Isra dan juga Mi'raj ini. Jadi insya-Allah sebagai mukaddimahnya saya mengalu-alukan kedatangan Al-Fadhil Sahir Azmi. Dia pun orang sini, kita bawa balik ke kampung dia. Insya-Allah mudah-mudahan dapat dimanfaatkan. Dia dah banyak buat daurah hadis di Kuantan sana. Tak tahu puluh-puluh dah. Jadi 60 dah. Banyak dah hadis yang dia baca buat daurah hadis. Dan alhamdulillah kesempatan ni kita bawa ke kampung awak ni Kawasan Cenok. Insya-Allah mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Jadi ini ucapan mukadimah saya dan saya serahkan kepada Al-Fadhil Sahirul Azmi. InsyaAllah dia akan baca
Dan bersama dengannya dia bawa bekal risalah ini, insya-Allah. Tuan-tuan boleh jadi rujukan, insya-Allah. Silakan Fadil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang dihormati pengerusi majlis kita, Al-Fadhil Ustaz Ramli bin Abdul Rahman, yang juga merupakan imam masjid, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, seluruh pegawai masjid, dan tidak lupa pada guru saya, Al-Fadhil Ustaz Mujibur Rahman, yang telah memberikan kata-kata haluan dan muqaddimah berkaitan dengan Isra' wal Mi'raj ini. Pertama-tama, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan kita pada malam ini, bagi kita memperingati satu peristiwa yang besar yang disebut sebagai Isra' wal Mi'raj. Walaupun peristiwa Isra' ini berbagai pandangan para ulama dalam menentukan tarikhnya, tetapi sudah menjadi kebiasaan masyarakat umat Islam dunia sekarang ni, mereka berpegang dengan pandangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang menyatakan bahawa ianya berlaku pada bulan Rajab. Jadi dengan kedatangan Rajab, bukan hanya kita umat Islam di Malaysia, tetapi kebanyakan dunia Islam memperingati peristiwa Isra' wal Mi'raj, walaupun angka ataupun tarikh yang sebenar tidak dapat dipastikan oleh para alim ulama itu sendiri. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Mujibur Rahman tadi, bahawa peristiwa Isra' diriwayatkan dengan pelbagai riwayat. Ada yang panjang dan ada yang pendek dan ada yang sederhana. Jadi pada malam ini kita tak sempatlah, oleh kerana Ustaz Mujib kata lebih daripada 30 hadis berkaitan Isra' wal Mi'raj. Kalau kita nak bedah 30 hadis, mungkin daripada awal Rejab sampai habis Rejab pun, setiap malam baca hadis Isra' Mi'raj. Tetapi memadai pada malam ini untuk kita mengambil sirah daripada sumber yang paling tepat, iaitu daripada hadis yang dihimpunkan oleh para ulama di dalam kitab sahih mereka. Sumber yang paling tepat yang pertama sekali kita tak nafikan, iaitu Al-Quranul Karim dan sunnah Al-Quranul Karim itu sendiri. Sebagaimana yang Ustaz Mujib dah sebut tadi, sepintas lalu ayat Al-Quran berkaitan dengan Isra' dan ayat berkaitan dengan Mi'raj dalam surah An-Najm. Dan kita yang kedua, sumber yang kedua adalah hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih kadang-kadang kita seringkali kita diceritakan untuk nak memudahkan kita faham. Para alim ulama, tok-tok guru kita dulu, dia cerita Isra' Mi'raj, gabungan daripada semua riwayat, dia cerita begini-begini daripada awal hingga akhir. Jadi kita pada malam ini kita buat kelainan sikit. Kita ambil satu hadis daripada Sahih Muslim. Dan Sahih Muslim ini, tuan-tuan, dia merupakan kitab yang kedua selepas daripada Sahih Bukhari. Kitab hadis yang pertama Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim. Kita ambil riwayat Sahih Muslim dengan lafaz yang disebut di dalam kitab Sahih Muslim. Cuma oleh kerana kita buat secara umum begini, jadi saya tak bacalah teks hadis, tuan-tuan. Kalau kita buat kelas di kalangan pelajar-pelajar, kita baca teks hadis. Jadi sini kalau baca teks hadis ni 3 muka surat teks hadis bahasa Arab, baca panjang gitu, mungkin sementara nak habis baca hadis, ada dah yang tidur. Jadi kita untuk meringkaskan masa, insya-Allah kita akan melihat
satu riwayat hadis daripada Sahih Muslim rahimahullahu taala. Dan ana sediakan sedikit nota lah terjemahan daripada riwayat yang saya sebutkan tadi. Iaitu daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku telah didatangi al-buraq, iaitu seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar dari keldai tetapi lebih kecil dari bagal." Bagal kacukan kuda dengan keldai. Dia pertengahan antara dua tu. Tapi buraq ni dia kecil pada bagal. Besar sikit pada keldai. Ia merendahkan tubuhnya sehingga perut al-buraq tersebut mencecah bumi. Ini dalam riwayat ini disebut ringkas bagaimana yang Ustaz Mujib tadi menyatakan bahawa ada hadis yang disebut bahagian-bahagian yang tertentu saja. Tetapi dalam riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga ada menyebut daripada Malik bin Sa'sa'ah yang menceritakan bahawa terlebih dahulu daripada itu Jibril datang membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia belah daripada bawah leher ni sampai bawah perut dengan dia keluarkan segala perkara-perkara yang tidak baik. Itu simbolik, tuan-tuan. Simbolik bahawa nak bersih hati sebelum menghadap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita ni tuan-tuan jangan buat gitu. Nak bersih hati ada, lepas pada ni pergi belah pula nak cari hak mana hati kotor tak jumpa, tuan-tuan. Doktor pakar pun tak boleh buat. Tapi itu simbolik. Bagi Nabi dibuat sungguh-sungguh pada baginda. Tetapi bagi kita membadai dengan istighfar, membadai dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan hati sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah sebelum daripada buraq datang. Bila buraq datang, dan buraq ini disebut dalam riwayat yang lain, dia terlalu laju. Dia berasal, perkataan buraq tu juga berasal daripada kalimah barq. Barq ni kilat. Kilat lah. Kelajuan kilat. Berapa kilometer sejam. Tu saya pun tak tahulah berapa. Sesaat Dia 300,000. tak main jam dah, main saat. Jadi begitulah buraq. Kelajuan buraq yang cukup laju. Sepantas kilat. Itu mudah ceritanya. Tanpa membuang masa, aku terus menungganginya sehingga sampai ke Baitul Maqdis. Maknanya ni, dalam riwayat ni disebut ringkas. Apa yang Nabi jumpa dalam perjalanan Baitul Maqdis tidak dinyatakan. Kalau secara detail, Imam Baihaqi sebut di dalam Dalailun Nubuwah. Dia menyatakan menyatakan kisah-kisah apa yang ditemui oleh Nabi sepanjang perjalanan daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Yang ni saya tak perlu detail lah. Mungkin saya rasa tuan-tuan biasa dengar dah. Cerita jumpa Masyitah, jumpa itu, jumpa ini. Banyak dah pengajaran-pengajaran yang kita ambil dulu. Lalu aku mengikatnya sampai Baitul Maqdis. Nabi mengikatnya pada tiang masjid sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para Nabi. Ini menunjukkan bahawa buraq bukan hanya tunggangan yang pertama sekali yang ditunggangi oleh Nabi kita merupakan orang pertama, bukan. Bukan Nabi kita yang pertama menunggangi buraq, tetapi pernah ditunggangi oleh Nabi-Nabi yang terdahulu. Sejurus kemudian aku masuk ke dalam masjid dan mendirikan solat sebanyak 2 rakaat. Ni tuan-tuan, cara perjalanan Nabi yang Allah Ta'ala tu. Dari masjid ke masjid. Naik ke atas paling tinggi Baitul Ma'mur, tempat ibadat para malaikat. Masjid, masjid, masjid. Di celah tu macam-macam lah. Sebab itulah kita, biarlah kehidupan kita begitu. Masjid, masjid. Di celah-celah masjid tu gilah ke pasar, gilah kerja. Tapi jangan tinggal. Itu suatu pengajaran bagi kita. Allah Ta'ala atur Nabi begitu. Masjid, masjid, masjid. Begitulah juga dalam peristiwa hijrah. Pergi sampai ke Madinah, masjid dulu. Nabi balik ke rumah. Sebelum masuk ke rumah, masuk ke masjid dulu. Sembahyang. Kebiasaannya Nabi sembahyang di masjid dulu, baru masuk ke rumah. Kebetulan rumah Nabi dengan masjid sebelah.
keluar rumah, masjid, keluar masjid, rumah. Jadi sebelah masjid. Jadi Nabi menjadikan masjid suatu yang sentiasa berada di hati baginda. Qalbuhu mu'allakun bil masajid. Sebagaimana yang kita biasa dengar hadis, orang yang mendapat naungan Allah Ta'ala yang hati bergantung dengan masjid. Begitulah perjalanan Nabi daripada masjid ke masjid. Setelah selesai, iaitu selesai solat 2 rakaat, aku terus keluar. Secara tiba-tiba, aku didatangi dengan semangkuk arak dan semangkuk susu oleh Jibril alaihissalam. Aku memilih susu, lalu Jibril alaihissalam berkata, engkau telah memilih fitrah. Ini Nabi diuji dalam perjalanan tersebut, dihidangkan 2 jenis minuman. Jadi Nabi pilih yang terbaik. Dan memanglah Nabi ini memang dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengenali perkara yang baik dan buruk sejak daripada belum dilantik menjadi Rasul lagi. Jadi tak pelik Nabi pilih perkara yang baik. Lalu Jibril alaihissalam membawaku naik ke langit. Naik ke langit ni dinamakan Mi'raj. Mi'raj, tangga. Naik ke langit ni tak ada buruk dah. Buruk daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa saja. Buruk di mana? Kena ikat dah situ. Kena ikat Masjid Aqsa, naik ke langit dengan Jibril je. Naik macam mana? Dia ada Mi'raj, ada tangga dia. Macam mana tangga? Itu perkara ghaib. Kita tak tahu. Kalau apa, Syekh Muzaffar kita naik ke angkasawan, dia ada. Itu dia kan. Tapi macam mana Nabi naik? Ini suatu yang ghaib, merupakan mukjizat. Apa makna mukjizat? Lemah pemikiran kita nak sampai benda tu. Fikir-fikir, macam mana boleh naik? Memang tak boleh nak fikir. Lemah kita. Itu dinamakan mukjizat. Kalau kita boleh fikir, boleh agak, itu tak dinamakan mukjizat. Boleh agak, boleh anggap, buat anggaran begitu begini. Tetapi itu di luar daripada kemampuan manusia. Itulah yang dinamakan mukjizat. Dan tuan-tuan, mukjizat Isra' Mi'raj ini bukannya satu mukjizat. Dalam mukjizat yang besar ada mukjizat pula. Satu mukjizat. Berapa banyak mukjizat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebab itulah orang kafir dengan mudah dia mendustakan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tapi kita tuan-tuan, oleh kerana kita yakin sebagaimana yang disebut Ustaz Mujib tadi, Allah Maha berkuasa. Yakin kuasa Allah Ta'ala, jadi yang tu kita tak boleh nak fikir, kita mengakui kelemahan pemikiran yang ada pada diri kita. Jibril membawaku naik ke langit. Ketika Jibril alaihissalam meminta agar dibukakan pintu, kedengaran suara bertanya, siapakah engkau? Dijawabnya Jibril. Jibril alaihissalam ditanya lagi, siapakah bersamamu? Jibril alaihissalam menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihissalam ditanya lagi, adakah dia telah diutuskan? Jibril alaihissalam menjawab, ya, dia telah diutuskan. Lalu dibukakan pintu kepada kami. Ketika itu aku bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Beliau menyambutku serta mendoakan aku dengan kebaikan. Ini langit pertama jumpa Nabi Adam. Dan dalam riwayat Imam Muslim juga ada menyatakan bahawa dijumpa Nabi Adam, di sebelah kiri Nabi Adam ada sekumpulan manusia. Sebelah kanan Nabi Adam ada sekumpulan manusia. Dia tengok kiri, nangis. Tengok kanan, senyum, suka dia. Lalu diberitahu kepada Nabi SAW, itulah anak cucu dia. Yang sebelah kanan, anak cucu dia yang akan jadi penghuni syurga. Yang sebelah kiri, anak cucu dia yang akan menghuni neraka. Tengok, sedih dia. Itulah tuan-tuan. Sebagai seorang ayah kepada kita, dia dah tahu dah. Dia dah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tengoklah cucu cicitmu ni. Pecah dua. Pecah dua. Ada orang yang jadi baik, ada orang yang tak senonoh. Dan sudah pastilah seorang ayah dia merasa sedih bila melihat keturunan dia. Tapi itu dah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala.
Seterusnya aku dibawa naik ke langit kedua. Jibril alaihissalam meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, siapakah engkau? Dijawabnya Jibril. Jibril alaihissalam ditanya lagi, siapakah bersamamu? Jibril alaihissalam menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihissalam ditanya lagi, adakah dia telah diutuskan? Jibril alaihissalam menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibuka kepada kami. Ketika itu aku bertemu dengan Isa ibnu Maryam dan Yahya bin Zakaria. Mereka berdua menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Tuan-tuan, kita tengok setiap langit dia ada penjaga dia di kalangan malaikat. Dia ada pintu dia. Pintu macam mana? Wallahu a'lam. Kita tak sampai ke situ. Tak perlulah kita nak korek benda yang tidak diberitahu kepada kita. Kita ni memadai beriman dalam perkara yang gaib seumpama ni. Kita beriman apa yang Nabi sebut. Nabi sebut ada pintu, ada pintu. Nabi sebut ada penjaga, ada penjaga. Tak perlulah kita nak tahu agak-agak macam pintu Masjid Kampung Allah ke macam pintu Masjid Negeri. Tak payahlah. Kita nak buat anggaran, nak buat agak-agakkan. Kerana ini perkara yang gaib yang kita hanya beriman dengan apa yang disebut saja. Dan Nabi jumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Zakaria Yahya. Nabi Isa ni dalam riwayatnya ada menyatakan bahawa dia berbadan gempal, sederhana tinggi, berkulit putih kemerah-merahan dan berambut lurus. Mirip dengan sahabat yang bernama Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Langit yang kedua. Aku dibawa lagi naik ke langit ketiga. Jibril alaihissalam meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, siapakah engkau? Dijawabnya Jibril. Jibril alaihissalam ditanya lagi, siapakah bersamamu? Jibril alaihissalam menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihissalam ditanya lagi, adakah dia telah diutuskan? Jibril alaihissalam menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibuka kepada kami. Ketika itu aku bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ternyata dia telah dikurniakan separuh dari kecantikan. Dia terus menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Langit ketiga jumpa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni orang yang handsome. Sebagaimana yang kita tahu dalam surah Yusuf, orang yang handsome ni diuji dengan fitnah wanita. Kalau orang yang tak berapa handsome tu, orang tak berapa kenal mana. Tak kenal mana, tengok pun tak ada selera. Tapi kalau orang handsome ni jangan. Macam-macam tu kan. Usaha nak mengelak daripada maksiat telah dilakukan oleh Nabi Yusuf, tapi terpalit juga dengan tuduhan. Dia tak terlibat langsung, tidak ada keinginan nak buat maksiat, tetapi terpalit juga dengan tuduhan-tuduhan sehingga tangguh, sehingga dia dipenjarakan. Handsome-nya Nabi Yusuf ni sampai peringkat disebut di dalam Al-Quran, wanita yang melihat muka dia qatta'na aydiyahun, tak sedar potong jari sendiri. Tengah siap bawang ke tengah buat kerja, tak sedar potong jari. Khoyanya tengok Nabi Yusuf ni. Khoya tengok Nabi Yusuf lah. Kita kadang-kadang orang tengok muka kita nak muntah. Tengok muka kita nak muntah. Tapi hebatnya Nabi Yusuf. Tapi tuan-tuan, Nabi Yusuf seorang yang handsome, tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatasi Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dari sudut fizikal, dari sudut kehandsoman, dari sudut apa sekalipun, tidak ada yang boleh menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah apa yang dinyatakan oleh para sahabat tentang sifat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan Nabi ni muka dia kal qamar, seumpama bulan purnama, indah sungguh, cantik sungguh, handsome sungguh. Itu bukan reka-reka. Bukan reka-reka. Ataupun orang Mesir kata bukan mujamalah. Mujamalah ni jet. Kita tak rasa mana dia jet kita. Gini-gini nak suruh kita beli barang dia. Pergi kedai contohnya. Laku barang dia tak apalah.
Itu perangai orang Mesir. Tapi tuan-tuan, sahabat Nabi, dia menceritakan tentang fizikal Nabi, dia tak tipu. Kenapa? Berkaitan dengan Nabi ni tak boleh tipu. Tipu, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sedialah tempat dalam neraka. Jadi kita tengok hadis-hadis tentang kehandsoman Nabi SAW banyak diriwayatkan. Di antaranya yang dimuatkan oleh Imam Tirmizi dalam Syama'il Muhammadiyah. Jumpa Nabi Yusuf pada langit yang ketiga. Aku dibawa lagi naik ke langit keempat. Jibril alaihissalam meminta dibukakan pintu, supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, siapakah engkau? Dijawabnya Jibril. Jibril alaihissalam ditanya lagi, siapakah bersamamu? Jibril alaihissalam menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihissalam ditanya lagi, adakah dia telah diutuskan? Jibril alaihissalam menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika itu aku bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami telah mengangkat ke tempat yang tinggi akan darjatnya. Langit keempat jumpa dengan Nabi Idris. Nabi Idris berada di langit yang keempat sebagaimana yang kita baca tadi. Aku dibawa lagi naik ke langit kelima. Jibril alaihissalam meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, siapakah engkau? Dijawabnya Jibril. Jibril alaihissalam ditanya lagi, siapakah bersamamu? Jibril alaihissalam menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihissalam ditanya lagi, adakah dia telah diutuskan? Jibril alaihissalam menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibuka kepada kami. Ketika itu aku bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Nabi Harun ni rakan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada Bani Israel. Dan Nabi jumpa dengan Nabi-Nabi yang lain ni, antara lainnya tak lain dan tak bukan sebagai motivasi. Kita dalam kerja-kerja Islam, dalam kita meneruskan kehidupan ni, kita perlu sokongan orang lain untuk bagi motivasi. Walaupun Allah Ta'ala dah bagi motivasi kepada Nabi dengan bermacam-macam janji syurga dan keampunan, macam-macam kita jumpa dalam ayat Quran. Tetapi sebagai sifat seorang manusia ni, dia nak jumpa regu juga, jumpa kawan juga, orang yang sama manusia dengan dia. Bila jumpa sama kawan dengan dia jumpa, mungkin dia borok, dia tanya, aku dulu begini, aku dulu begini. Jadi sedikit sebanyak boleh mengubat kekecewaan apa yang dihadapi di dalam dakwah dia. Kita dah duduk seorang buat, rasanya aku ni kena begini. Jumpa orang lain, tanya YB, rupa YB teruk lagi kena kata. Dah. Rumah terbakar, lambat sikit. Orang sakit, lambat sikit pergi. Macam-macam orang kata. Kita taklah sampai macam tu orang kata. Dah nak buat macam mana? Rakyat ramai, YB seorang. Tu kadang-kadang maklumat pun tak sampai. Itu macam-macam. Tapi kalau YB dia jumpa sama YB, kerana awak kau gini, dia cerita sama-sama dia, rupa-rupanya sama-sama teruk. Jadi sikit sebanyak mengubat keletihan dia, keperitan yang dialami, mengubat bila dia jumpa dengan orang yang seangkatan dengan dia. Begitulah bagaimana Nabi nak motivasikan Nabi kita Allah Subhanahu Wa Taala nak memotivasikan Nabi kita dengan bawa jumpa dengan nabi-nabi yang lain. Bila jumpa, tengok Nabi Adam bersedih kerana umat dia ada yang anak cucu dia ada yang jadi kafir, yang jadi ahli neraka. Jadi Nabi pun sedikit sebanyak terubat jiwa dia. Itu di antara pengajaran yang boleh kita ambil. Aku dibawa lagi naik ke langit ke-6. Tiba-tiba Jibril alaihissalam meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, siapakah engkau? Dijawabnya Jibril.
Jibril alaihissalam ditanya lagi, siapakah bersamamu? Jibril alaihissalam menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihissalam ditanya lagi, adakah dia telah diutuskan? Jibril alaihissalam menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika itu aku bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Dalam riwayat Imam Muslim juga ada menyatakan Nabi Musa seorang yang tinggi, seolah-olah lelaki kabilah Syanu'ah. Orang yang tinggi, kabilah Syanu'ah ni satu kabilah di Yaman ketika itu. Maknanya tubuh yang agak tinggi. Sebab itulah Nabi-Nabi ni dia di kalangan kaum dia orang yang hebat, bukan hanya dari sudut pemikiran, bukan hanya dari sudut kecerdikan, tetapi dari sudut fizikal juga Allah Ta'ala pilih yang baik. Allah Ta'ala nak lantik Nabi ni bukan dari sudut kecerdikan saja, fizikal pun Allah Ta'ala pilih. Tak macam kita lah. Kita ni kadang-kadang ulama, alim, tapi badan macam-macam. Ada orang alim badan kecil, ada orang alim tinggi sangat, ada orang alim gemuk, macam-macam. Tapi Nabi Allah Ta'ala pilih orang yang berfizikal, mempunyai fizikal yang baik. Itu supaya tidaklah jadikan suatu kritikan. Dari sudut fizikal, orang tak kritik para Nabi dan Rasul alaihissalatu wassalam. Ni ada lebih lagi ni, yang belakang tu pun tak ada kertas tu, boleh bagi dia. Tak sampai ke belakang. Boleh ulur-ulur belakang ni. Aku baru lagi bila jumpa dengan Nabi Musa, ada di dalam riwayat yang lain menyatakan Nabi Musa menangis. Bila Nabi beredar meninggalkan Nabi Musa menangis. Dan dia kata, ya Tuhanku, engkau utuskan pemuda ini selepasku. Namun umatnya lebih ramai masuk syurga berbanding dengan umatku. Jadi tuan-tuan, kita ni walaupun kita umat akhir zaman, tetapi kelebihan yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita, kepada umat Nabi SAW, bahawa kita lah yang paling ramai menjadi pengikut Nabi berbanding dengan Nabi-Nabi yang terdahulu. Ada satu hadis menceritakan bahawa Nabi pun nak tengok sekumpulan yang begitu ramai orang. Ada Nabi tengok orang yang Nabi yang tidak ada pengikut. Nabi yang ada pengikut seorang dua. Nabi yang ada sekumpulan pengikut dia. Nabi yang mempunyai pengikut yang begitu ramai. Akhir sekali siapa? Nabi tanya siapa Nabi yang mempunyai pengikut yang ramai begitu? Lalu dijawab adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi mula-mula macam nak sedih dah. Bila Nabi tengok Nabi Musa pengikut dia ramai. Lalu diperintah kepada Nabi Musa, tengok. Dia lenggok ke atas. Tengok Allah Ta'ala tayangkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bilangan umat baginda jauh mengatasi umat Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi bila tengok itu, Nabi penuh merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kurniaan tersebut. Aku dibawa lagi naik ke langit ke-7. Jibril alaihissalam meminta supaya dibukakan. Kedengaran suara bertanya lagi, siapakah engkau? Dijawabnya Jibril. Jibril alaihissalam ditanya lagi, siapakah bersamamu? Jibril alaihissalam menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihissalam ditanya lagi, adakah dia telah diutuskan? Jibril alaihissalam menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu dibukakan kepada kami. Ketika itu aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia sedang berada dalam keadaan menyandar di Baitul Ma'mur. Setiap hari 70,000 malaikat memasukinya dan tidak keluar darinya. Langit yang ke-7 jumpa dengan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ni, ketika Nabi menceritakan tentang Nabi Ibrahim, Nabi kata, mau nak kenal Nabi Ibrahim, dia adalah orang yang paling mirip dengan aku. Di kalangan banyak Nabi-Nabi itu, yang paling mirip dengan aku adalah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Dan memang Nabi pun keturunan Nabi Ibrahim. Keturunan Nabi Ibrahim berbanding dengan kebanyakan Nabi yang lain, keturunan Nabi Yaqub. Keturunan Nabi Yaqub telah dinamakan Bani Israel. Tapi Nabi Bani Ismail, iaitu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Duduk di langit yang ketujuh, nyanda ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni macam masjid para malaikat lah. Ramai tak ramai malaikat, sehari 70,000 masuk, tak keluar-keluar. Muat ke? Dia alam malaikat ni, kita tak boleh nak fikir dengan alam kita, tuan-tuan. Kita gambar besar ke? Tu tak boleh kita nak fikir. Dan malaikat ni, kalau kita nak bagi satu gambaran lah, tuan-tuan, malaikat dicipta daripada cahaya. Cahaya ni boleh gabung di antara satu cahaya dengan satu cahaya yang lain. Kita di masjid ni ada berapa lampu? Kalau tambah sekali ganda lagi, boleh nyala? Boleh. Dia bertambah cerah lagi. Bukan bererti tempat yang dah ada cahaya tak boleh dah tambah cahaya. Tak begitu. Tetapi kita manusia ni yang dicipta oleh Allah Ta'ala daripada bermula daripada tanah, kemudian daripada air mani, kita ada jisim, ada tubuh. Tempat yang kita duduk ni orang lain tak boleh duduk dah. Saya duduk atas kursi ni, orang tak boleh duduk dah waktu ni. Nak duduk lepas ni. Lepas ni baru boleh duduk atas kursi. Kalau duduk juga, duduk atas pada tempat saya. Datang anak duduk atas riba. Tapi tempat saya tu tak boleh nak kongsi dah. Tapi malaikat ni diciptakan daripada cahaya, dia boleh bergabung di satu tempat walaupun dalam keadaan bilangan mereka terlalu ramai. Itu satu takrib ataupun satu untuk nak mudah kita nak faham. Di Baitul Ma'mur bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dalam riwayat Imam Muslim juga ada menyebut bahawa Nabi melihat dua sungai yang zahir dan dua sungai yang tersembunyi. Yang tersembunyi adalah dua sungai di dalam syurga dan yang zahir adalah sungai Nil dan sungai Furat. Sungai Nil yang berada di Mesir dan sungai Furat yang berada di Turki, Iraq, Syria, maknanya beberapa buah negara. Ada sungai laluan sungai Furat itu. Sungai itu pernah dilihat oleh Nabi ketika Mi'raj. Maknanya sungai ini ada keistimewaan yang tersendiri. Ada keistimewaan yang tersendiri yang dikatakan dia juga di antara sungai-sungai yang daripada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma orang Mesir kadang-kadang sungai Nil ni dianggap lebih daripada air Zam-Zam. Cerita orang dulu-dulu kata orang Mesir dia tak bawa balik air Zam-Zam. Naik kapal, kadang-kadang dia tak bawa balik air Zam-Zam. Dia kata air sungai Nil lebih mulia lagi. Itu tak betul lah. Cuma kadang-kadang bila dah sebelum sampai habis bekalan minuman, barulah dia minta air Zam-Zam dari orang lain. Nak juga. Ada juga orang yang seumpama tu. Tapi sungai Nil pernah disebut di dalam hadis dan Nabi pernah melihat sungai Nil ketika mana? Bukan ketika Nabi pergi ke Mesir, tetapi ketika Nabi naik Mi'raj. Maknanya ada keistimewaan yang tersendiri. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Daun-daunnya, Sidratul Muntaha ni sejenis macam pokok. Daun-daunnya besar umpama telinga gajah, mana sebesar tempayan. Ketika aku merayau-rayau meninjau kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku dapati kesemuanya aneh-aneh. Tidak seorang pun dari makhluk Allah yang mampu menggambarkan keindahannya. Tuan-tuan, kita berada satu alam, tetapi makhluk Allah Ta'ala di alam lain, Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Nabi pernah diperlihatkan makhluk yang tak ada di dunia ni. Sidratul Muntaha tak ada di dunia. Tengok pelik, ni pelik, tak pernah tengok. Sepanjang hidup aku tak pernah tengok. Umur dah dekat 60, umur dah hampir lebih kurang 50 tahun ketika Mi'raj. Dah 50 tahun dah umur, tak pernah tengok lagi benda tu. Kerana ni alam langit. Alam langit berbeza dengan alam dunia. Pelik. Indah. Dan dalam riwayat yang lain ada menyatakan Nabi mendengar bunyi catatan para malaikat, bunyi qalam.
Kalau kita bunyi menulis tu, bunyi menaik ke bunyi apa, bunyi malaikat menulis catatan amalan manusia. Itu pernah didengar oleh Nabi. Macam mana? Wallahu a'lam. Nabi pun tak boleh nak gambar macam mana bunyi dia. Dan diriwayatkan juga Nabi dimasukkan ke dalam syurga untuk melihat keadaan dalam syurga. Dan Nabi diperkenalkan dengan Malik, penjaga neraka. Seorang malaikat yang tak pernah senyum. Tuan-tuan, nak jaga neraka ni dia kena padan dengan itu dia. Tak? Macam orang jaga penjara lah. Dia kena ada ketegasan dia. Pernah malaikat Malik ni ada rayuan kepada malaikat Malik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran rayuan kepada malaikat Malik. Ahli neraka dia pakat merayu. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, biarlah Tuhanmu ni, minta dengan Tuhanmu biar kami mati, tak apa. Teruk dah seksa dalam neraka ni, biar kami mati pun tak apa. Apa jawab Imam Malik pula dah. Apa jawab malaikat Malik? Qala innakum makithun. Duduklah selama-lamanya dalam tu. Innakum makithun. Duduk dalam tu. Ini ketegasan malaikat Malik. Dan pernah Nabi diperlihatkan malaikat tersebut ketika peristiwa Mi'raj. Dan juga diperlihatkan Dajjal. Ditunjuk kepada Nabi SAW rupa paras Dajjal. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan wahyu kepada aku dengan mewajibkan solat 50 waktu sehari semalam. Atas Sidratul Muntaha, atas langit yang ketujuh lagi, Nabi menerima perintah solat. Banyak mana? 50 waktu. Dapat perintah 50 waktu, turun ke langit ketujuh. Turun yang ke langit ke-6. Tatkala aku turun dan bertemu Nabi Musa AS, dia bertanya, apakah yang telah difardukan oleh Tuhanmu kepada umatmu? Aku menjawab, solat 50 waktu. Nabi Musa AS berkata, kembalilah kepada Tuhanmu. Mintalah keringanan kerana umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Aku pernah mencuba Bani Israel dan menguji mereka. 50 ni gila minta kurang. Bani Israel yang tubuh bergagah pada umatmu lagi tak mampu nak buat. Aku test dah. Lagilah minta dengan Allah Ta'ala. Lalu aku kembali kepada Tuhanku dan berkata, wahai Tuhanku, berilah keringanan kepada umatku. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurangkan 5 waktu solat. Dapat 45 sekali minta. Aku kembali kepada Nabi Musa AS dan berkata, Allah telah mengurangkan 5 waktu solat dariku. Nabi Musa AS berkata, umatmu masih tidak mampu melaksanakannya. Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan lagi. Aku tak henti-henti berulang-alik antara Tuhan dan Nabi Musa AS sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku fardukan hanyalah 5 waktu sehari semalam. Setiap solat fardu diganjarkan dengan 10 ganjaran. Oleh yang demikian berarti 5 waktu solat fardu sama dengan 50 solat fardu. Minta kurang 5, akhirnya dah sampai. Daripada 50 tinggal 5. 5 tu Allah Ta'ala sebut, ma yubaddalul qawlu ladayya. Tak boleh nak tukar dah. Ni dah habis dah. Habis dah 5 waktu je. Tetapi 5 waktu ni dengan pemurahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala bagi pahala 10 kali ganda. Jadi pahala seumpama 50. 5 waktu ni pun kalau culas juga tak tahulah sobat. 5 waktu pun ramai lagi hak yang culas. Bukan 5 waktu tuan-tuan, sembahyang Jumaat pun ramai hak culas. Kadang-kadang kita ada orang, kita balik sembahyang Jumaat, kita tanya, tak pergi sembahyang tu? Ustaz, masjid dia kena daftar dulu rasanya. Nama saya ni, kita ni bukannya orang besar.
ahli jawatan puasa masjid boleh lah lagi pergi semayang masjid. Kita kata, dah, masjid dah walk in dah. Boleh dah pergi. Boleh dah ke Ustaz? Entahlah kau tak tahu pun. Kita tengok minggu depan, tak pergi juga. Semayang Jumaat, itu semayang seminggu sekali. Kalau semayang Jumaat pun tak pergi, semayang lain, kita malas nak kata lah. Kebiasaan yang kalau tak pergi semayang Jumaat, semayang lain lagi lah berat. 5 waktu saja yang Allah Ta'ala fardukan kepada kita sebagai tanda hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga sesiapa yang berazam untuk melakukan kebaikan tetapi tidak melakukannya, nescaya akan dicatat baginya satu kebaikan. Jika dia melaksanakannya, maka dicatat 10 kebaikan baginya. Sebaliknya, sesiapa yang berazam ingin melakukan kejahatan tetapi tidak melakukannya, nescaya tidak sesuatu pun dicatat baginya. Seandainya dia melakukannya, maka dicatat sebagai satu kejahatan baginya. Dalam bab ganda pahala ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut bukan hanya sembahyang saja yang diganda 10. Kebajikan yang lain juga digandakan 10. Bahkan ada yang digandakan disebut dalam ayat Al-Quran sampai 700 kali ganda. Tu banyak gandaan pahala amalan-amalan kebajikan ini, pemurahnya Allah Ta'ala. Bahkan tak buat lagi, baru berazam. Berazam nak buat sesuatu, dah dapat pahala. Berazam nak buat jahat, tak dapat lagi dosa. Bila buat jahat, baru dapat satu dosa. Bahkan disebut dalam hadis, malaikat yang mencatat amalan kebajikan menjadi ketua kepada malaikat yang mencatat amalan keburukan. Jadi awak ketua ni, bila seorang hamba melakukan keburukan, malaikat yang mencatat amalan kebajikan kata, tunggu dulu. Kemungkinan dia beristighfar, kemungkinan dia bertaubat, tunggu dulu. Tapi malaikat yang mencatat amalan kebajikan, buat kebajikan, tanda selalu. Ini rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Lalu aku turun hingga sampai kepada Nabi Musa AS. Dia masih dah dapat kurang sampai 5 waktu dah. Nabi Musa kata, dok lagi, ramai lagi umatmu tinggal semayang walaupun 5 waktu. Lalu mintalah keringanan. Baginda menjawab, aku terlalu banyak berulang alik kepada Tuhan sehingga menyebabkan aku malu kepadanya. Malulah. 5 nak minta kurang lagi. Orang kampung kata koman sangatlah. 5 waktu pun tak boleh nak buat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini banyak riwayat-riwayat yang lain, di antaranya Imam Bukhari sendiri dengan kisah yang hampir sama, Imam Muslim, Imam Ahmad. Dan ada riwayat dalam Sahih Bukhari menceritakan bahawa ketika Nabi balik ke Mekah, peristiwa Isra' dan Mi'raj ni berlaku dalam satu malam saja. Allah Ta'ala sebut lailan minal masjidil haram, pada satu malam. Ahli bahasa dia katakan perkataan lailan di situ digunakan dengan lafaz nakirah, bukan al-laila, tanpa ada alif lam. Bila lafaz nakirah di situ menunjukkan lil qillah, menunjukkan masa yang singkat. Satu masa yang singkat saja di waktu malam peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku. Dan berlaku perjalanan dengan tubuh sekali, bukannya hanya dalam mimpi. Kalau dalam mimpi tak pelik lah, orang kafir tak jadi masalah. Kalau kita mimpi begitu dah, kita mimpi pergi umrah balik hari, dalam mimpi dah, sedar-sedar dalam mimpi tadi aku pergi umrah balik dah, tak pelik dalam mimpi. Tapi oleh kerana dia bukan perkara yang mimpi, sebab itulah orang kafir mendustakan Nabi SAW. Abu Jahal dia pergi jumpa dengan Nabi, ada tak cerita baru? Dan molek Nabi kata, aku semalam telah diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga sampai ke langit, dapat perintah semayang. Sebutlah, baginda sebutlah sepintas lalu. Lalu, bila Nabi sebut, orang kafir pula mendustakan, dia dah tak percaya ke Nabi. Lagilah sedap dia nganjing ke Nabi.
Bahkan dia bertanya perkara-perkara yang tidak munasabah. Tanya Baitul Maqdis. Tanya berkaitan dengan ada satu rombongan. Kami ada satu rombongan pergi ke Syam berniaga. Rombongan tu duduk mana sekarang ni? Mau jumpa tak? Macam-macam persoalan yang ditanya kepada Nabi SAW. Sehingga Nabi merasakan bila ditanya tentang Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa tu, Nabi tak boleh nak gambar macam mana. Sebab Nabi ni bukan pergi kerja ngecek bangunan. Ada berapa pintu, berapa tiang, berapa tu. Dia pergi, ikat borok, semayang. Lepas tu naik Mi'raj. Tapi orang kita, tanya hot pelik-pelik. Tu masjid tu apa? Siling kapur ke siling biasa? Ataupun siling, ataupun tak ada siling. Itu orang kita. Tapi Nabi, ibadat di masjid itu lebih penting. Bila Nabi tak boleh nak jawab, Nabi rasa susah hati, lalu Allah Ta'ala perlihatkan Baitul Maqdis di hadapan mata Nabi. Sehingga Nabi boleh jawab sebarang persoalan. Tetapi walaupun Nabi boleh menjawab sebarang persoalan, orang kafir tetap mendustakan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Kerana asas keimanan mereka tak ada. Bahkan tuan-tuan, peristiwa Isra' Mi'raj ini menggoncang iman orang yang beriman. Yang baru beriman, yang lemah iman lagi, memang menggoncangkan keimanan mereka sebagaimana Allah Ta'ala sebut. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. Tidak kami jadikan apa yang kami perlihatkan kepada kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan itu adalah ujian bagi orang ramai. Ujian lah. Logik, memang tak terfikir boleh begitu. Itu suatu ujian. Adakah kita yakin terhadap kenyataan Nabi ataupun sebaliknya? Itu suatu ujian. Cuma saya nak tutup tuan-tuan. Alhamdulillah kita sekarang ni bab Isra' Mi'raj rasanya tak ada orang Islam yang mempertikaikan Isra' Mi'raj. Walaupun Isra' Mi'raj ini kita tak tercapai akal kita nak fikir. Tapi dalam bab hukum hakam lain banyak orang pertikaikan. Walaupun dari segi logiknya logik sangat. Dari segi logik sangat hukum yang lain. Hukuman terhadap penjenayah. Logik hukum Islam. Orang je buat jahat kena hukum. Tapi tikai lagi. Isra' Mi'raj, yang tak buat, tak tercapai pemikiran kita, kita boleh beriman, tetapi hukum hakam yang lain tak beriman. Itu suatu perkara yang perlu kita muhasabah balik. Kerana kita ni yang paling penting sekali keimanan, keyakinan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan kepada kita. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, itulah sepintas lalu satu hadis yang kita baca, iaitu hadis daripada Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Moga-moga dengan pembacaan ini kita dapat mendekatkan diri kita dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu salah satu daripada cara kita nak mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa-apa yang lemah, apa-apa yang kelemahan, saya minta ampun dan maaf. Moga-moga ada manfaat untuk kita semua. Jadi setakat inilah program kita pada malam ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Khairul Azmi. Dan kita alhamdulillah dapat membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut riwayat dalam Muslim ada 20 hadis. 20 hadis berkenaan dengan Isra' dan juga Mi'raj ini. Jadi kita dah baca satu daripadanya. Jadi dengan sebab itulah tanda cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita belajar hadis Nabi lah. Bila ajar hadis Nabi ni kita banyak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak riwayat-riwayat yang lain. Satu riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam Sunan Tirmizi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam turun daripada peristiwa Mi'raj ini, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Ibrahim menyampaikan salam dia. Iqra ummataka minni salam. Sampaikanlah kepada umat kamu wahai Muhammad salam aku. Ini lagu etiket, sampaikanlah salam ni.
Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam sampaikan salam kepada kita dan Nabi Ibrahim beritahu bahawa sesungguhnya syurga, tanahnya tibatul, sangat-sangat cantik, wangi tanah syurga ni. Dan airnya juga adalah air yang sedap. Syurga mendatar dan pokok-pokok dalam syurga ini tumbuh dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ini di antara bekalan boleh kita jadikan amalan kita tiap-tiap hari sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau nak tanam musangking kena beli. Tapi nak tanam pokok dalam syurga ni, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalaulah ulama sebut, kalau baca dalam surah Al-Mu'minun, ulaika humul warithun, orang-orang yang beriman ni akan mewarisi syurga-syurga ni. Maknanya setiap syurga ni dah ada nama-nama kita. Kita dah ada tanah syurga dah ni. Walaupun kita mohon 10 tahun tak dapat tanah di dunia ni, syurga dah ada dah. Jadi kena tanam dalam syurga ini, ni di antaranya ucapan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Tiap-tiap hari sebut. Tiap-tiap hari kita menanam pokok. Dan kalau kita sebut 600 kali, barulah 10 hektar. Lebih kurang tak 10 hektar, 600 pokok lebih kurang. Jadi syurga ni luas. Arduhas samawati wal ard, seluas langit dengan bumi. Dalam hadis Nabi SAW menceritakan manusia paling miskin sekali. Akhir sekali masuk dalam syurga. Setelah dia dibakar lama dan neraka, dikeluarkan daripada syurga, maka dia masuk dalam syurga tu. Dia tengok orang lain semua dengan nikmat. Lalu dia minta, ya Allah, ni beri kepada aku. Allah Ta'ala kata, tamanai. Kamu cita-citalah. Bercita-citalah kamu nak apa, semua dapat. Jadi diberikan tempat, rupa-rupa tempat yang dia dapat itu 10 kali dunia. Tuhan paling miskin sekali tuan-tuan. Dapat 10 kali. Bukan 10 hektar lah ni, 10 kali dunia ni. Jadi nak ceritakan luasnya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala juga mulakan ayat dengan subhanallazi, menunjukkan satu kalimat ta'ajub. Yang keduanya adalah kalimat subhanallah ni di antara kalimat yang sangat hebat. Subhanallah ni. Kita mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di samping itu juga peristiwa Isra' dan juga Mi'raj ni sebenarnya kalau nak dikupas mengikut kalau kita cerita berkenaan dengan tanggungjawab kita terhadap bumi Palestin, maka ayat inilah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ahamiyah, kepentingan umat Islam membebaskan bumi Palestin. Sebab itulah di zaman Sayyidina Umar membebaskan daripada Rom. Kemudian dijajah kembali, kemudian dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Maknanya bumi Palestin bukan bumi rakyat Palestin, dia adalah wakaf, tanah wakaf umat Islam yang menjadi tanggungjawab kepada kita untuk membebaskan. Sebab itulah bumi Palestin sentiasa berada dalam keadaan yang sangat-sangat bahaya. Sebab itu satu syair Urdu sebut, jago jago subuh hui, jago jago subuh hui, huni syahida ranggelaya fatah kafarcam lehraya, jago jago subuh hui, jago jago subuh hui, Masjid Aqsa rati hai, kyun tabahi khoti hai, ummati muslim sati hai, jago jago subuh hui. Tuan-tuan tahu bahasa Urdu tak? Jago ni bangun, jago ni mana? Bangun. Wahai umat Islam. Huni syahida, darah para syuhada mengalir kerana mempertahankan, memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ummati muslim satihe, umat Islam tidur. Masjid Aqsa ratihe, roti ni dalam bahasa Urdu menangis, roti. Tapi kalau kita makan tu, itu ruti. Dia beza sikit je. Roti, ruti. Tu je. Kalau ruti, tu makan tu. Tapi kalau roti, menangis.
Masjid Aqsa rati hai, menangis. Kyun tabahi hati hai. Mengapa dibiarkan dia keadaan tidak terbela, musnah. Ummati muslim sati hai, umat Islam berada dalam keadaan yang lelap, tidur. Jago-jago. Bangun. Kita pertahankan bumi Aqsa. Jadi oleh kerana itu, ini kepentingan. Dan dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut, la tashuddur rihal, la tushaddur rihal, illa ila thalathati masajid. Jangan kamu ikat barang-barang nak pergi mengembara, nak musafir, nak berkelana, nak melancong. Kalau nak pergi cari pahala, 3 masjid. Ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabi dan juga ke Masjid Aqsa. Walaupun dulu fatwa Yusuf Qaradawi, dia kata ketika umat Islam berada dalam keadaan bahaya untuk pergi ke Masjid Aqsa ini, maka berhenti sekejap lah. Sekarang ni Alhamdulillah mungkin boleh pergi. Jadi nak beritahu adalah hadis Nabi SAW, banyak hadis-hadis menceritakan dengan fadilat. Bahkan sebagai ulama menyatakan tujuan Allah Subhanahu Wa Taala bawa Nabi SAW ke Masjid Aqsa, yang pertama juga untuk memberitahu bahawa kenabian daripada Bani Israel telah pun habis dan Allah Ta'ala gantikan Nabi akhir zaman daripada Bani Ismail, dan Bani Ismail ini menguasai 2 kiblat. 2 kiblat. Sebab itu umat Islam zaman Nabi SAW pernah 16 bulan lebih kurang menghadap ke arah Baitul Maqdis ini, Masjid Aqsa ini, dan peristiwa itu berlaku dalam bulan Syaban. Baik. Kemudian ia juga adalah dipanggil sebagai matar sama. Dalam tafsir sebut bumi ini dengan langit. Bumi dengan langit ni 500 tahun. Dalam Mishkatul Masabih ada hadis. Jarak di antara bumi ke langit tu 500 tahun. Jauhnya. Tetapi bagi bumi Aqsa ni, dia lah yang paling dekat sekali dengan langit. Itu Nabi SAW nak naik ke langit, dia mesti melalui Masjid Aqsa. Bahkan disebut sebagai matar sama. Airport bagi naik ke langit adalah Masjid Aqsa. Sebab itu Nabi SAW nak naik ke langit daripada Masjid Aqsa ini, dan nak turun pun, nak balik pun kena turun sini juga. Kita walaupun kalau kita pergi ke Kuala Lumpur, naik airport di Kuantan umpamanya, kalau balik tu kapal terbang lalu atas rumah kita suruh berhenti, dah dia tak berhenti. Kuantan itulah juga sebab airport. Sebab itu Nabi SAW boleh je kalau Allah Ta'ala nak turunkan daripada langit terus ke Mekah. Tapi tak. Dia pulang juga ke Masjid Aqsa untuk menandakan bahawa ini matar, airport bagi naik ke langit ni adalah Masjid Aqsa. Jadi dengan sebab itulah banyak sebenarnya kajian-kajian yang dibuat berkenaan dengan 2 masjid ini yang Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kemuliaan Masjidil Haram dan juga Masjid Aqsa. Dan di samping itu juga yang perlu kita ambil kira daripada hadis Nabi SAW yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, berkenaan dengan ujian Nabi SAW diberikan 2 arak dengan susu. Ada satu riwayat kata ada madu, ada riwayat kata ada air. Dia nak ceritakan bahawa kehidupan manusia ni berhadapan dengan pilih. Tuan-tuan nak datang ke masjid dan orang ni pun pilih juga baju mana nak pakai, piah mana nak pakai, kain mana nak pakai, jubah mana nak pakai. Kalau banyak sejadah mana nak pakai. Tapi Alhamdulillah masjid sediakan jadah, kan kita tak bawa je. Tapi nak ceritakan bahawa kehidupan manusia penuh dengan pilihan. Nak makan kita pilih, nak duduk tempat mana pilih, sembahyang mana pilih ni. Kita memilih, hidup manusia ni memilih, sentiasa memilih. Baik itu Nabi SAW mengajar kepada kita bagaimana cara nak memilih. Nabi SAW pilih susu. Ada Nabi memang minat susu. Dan susu ini juga memang fitrah manusia. Sebab itulah baby bila lahir itu ibu akan beri susu. Tak beri air tebu, walaupun dia tokai tebu. Tak beri, dia akan beri susu juga. Kerana fitrah manusia. Dan di samping itu juga Nabi SAW memilih fitrah, kejernihan, putihnya susu itu. Mengajar kepada kita bahawa kehidupan manusia mesti mencari jalan-jalan yang baik. Itulah pemilihan ini satu benda yang sangat-sangat penting dalam kehidupan manusia. Tak kira lah apa sahaja, manusia berhajatkan kepada pilihan. Dan pilihan yang paling besar adalah pilihan raya. Itu besar sekali. Pilihan raya tu besar lah. Pasar raya, balai raya, jalan raya, hantu raya, kuih raya, ni mana benda besar.
Jadi dengan sebab itulah bila kita Nabi tu arak dengan susu, itu 2 penjuru. Kalau ada madu, 3 penjuru. Jadi maknanya kena milih juga dalam keadaan macam mana. Jangan batalkan, jangan rosakkan undi anda. Jadi kena pilih dengan cara yang baik, insya-Allah. Jadi saya kira cukup dulu lah. Ustaz ada nak ulah apa sikit-sikit? Baik, aku bismillah. Jadi insya-Allah terima kasih kepada semua. Insya-Allah kita ada masa lagi, kita akan kupas pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa-masa yang akan datang. Mungkin ada cadangan untuk tiap bulan kalau boleh, sebab peristiwa-peristiwa ini terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Syaban nanti dekat dengan Ramadan, kalau bulan yang lain ada peristiwa yang besar, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran hikmah yang sangat besar dengan kita dapat mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang-kurangnya dalam kehidupan ni tak dapat nak buat semua, jangan tinggal semua. Mana tak pernah lagi baca hadis Muslim, dapat mana ni. InsyaAllah esok kita baca hadis-hadis yang lain. InsyaAllah mudah-mudahan hadis ini segar dan hidup dalam masyarakat kita. Dan sebab itu pernah ulama kata, siapa yang nak Nabi berada dalam rumahnya, maka bacalah kitab Syama'il Muhammadiyah, bacalah, simpanlah buku maknanya ada kitab Sunan Tirmizi dan umpamanya. Jangan simpan saja, tapi kena bacalah, belajar supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hadir dalam diri kita, insya-Allah, dalam kehidupan kita, menjadi contoh teladan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi saya kira sekali itulah dulu. Terima kasih kepada Fadhil Syahrial Azmi datang daripada Kuantan, tuan-tuan, semata-mata nak curahkan ilmu kepada tuan-tuan semua, insya-Allah. Di masa yang lain akan datang, insya-Allah kita dapat menyambung kembali daurah hadis ini. Dan terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ini, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkatan pahala, dan insya-Allah mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberi pahala yang berat timbangan di pada mahsyar nanti, insya-Allah. Marilah kita sama-sama tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr illa alladziina wa tawassal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.